اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 66, baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan riak ni atas daripada kata takabur. Dan riak yakni dan setengah daripada maksiat hati, dan setengah daripada maksiat hati riak. Erti kalau kita erti apakah makna riak, dierti je. Kalau dalam kitab Faridatul Faraid, ertinya dia pati paridah ni, pati ni rumusan. Pati ni rumusan daripada kitab asalnya Faridatul Faraid. Jadi kitab Faridatul Faraid pun saya bawa juga. Baca kitab Pati Paridah, tapi Faridatul Faraid saya bawa juga. Yang mana Pati Paridah ni rumusan daripada cucu kepada cucu ataupun cucu saudara, saya tak ingat dah, kepada Syekh Ahmad Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraid. Jadi dia rumusan dia. Sini dierti. Kalau dalam kitab Faridatul Faraid, ertinya amalannya ia suka orang tahu. Ada jemaah gitu. Dalam kitab Faridatul Faraid, dan riak artinya erti riak memperlihatkan kebajikan. Itu dalam kitab Faridatul Faraid. Memperlihatkan kebajikan. Apa makna kita? Menunjuk akan amal kebajikan. Memperlihat ni menunjuk lah. Dalam pati ni, pati paridah ni, amalannya ia suka orang tahu. Kenapa dia memperlihat? Kenapa dia menunjuk amalan? Supaya orang tahu amalan dia. Itu makna riak. Dia riak ni asal dia ra'a yurai mura'atan waria'an. Atasnya ra'a yurai mura'atan waria'an. Memperlihatkan, menunjuklah riak ni. Menunjuk. Kalau kita kata menunjuk, dia riak ni, itu makna bahasa lah. Dia riak ni
melakukan amal kebajikan dengan kosa untuk dapat manfaat dunia. Tu riak. Riak ni menunjuk-nunjuk amalan. Itu makna dia, makna lurah. Dia riak ni melakukan amalan kebajikan untuk dapat manfaat dunia. Hati ya? Dia tak ada tunjuk kepada siapa-siapa. Dia tak ada tunjuk. Dia belajar. Orang tahu ke tak tahu, dia tak peduli. Dia belajar, lepas tu dia banyak mutalaah. Tapi dia belajar tu, niat dia nak dapat dunia. Riak lah. Riak lah dia belajar tu. Jadi menunjuk-nunjuk ni hak tu dari segi bahasa gitulah. Jadi riak ni lawan ikhlas. Riak ni lawan ikhlas. Ikhlas melakukan amal kerana Allah. Riak melakukan amal kebajikan bukan kerana Allah. Riak ikhlas melakukan amal kebajikan kerana Allah. Riak melakukan amal kebajikan kerana duniawi. Itu riak. Amal ukhrawi, tapi tujuannya untuk dapat duniawi. Itu riak. Daripada amal ukhrawi, dia buat kerja duniawi, nak dapat duniawi, tu dah apa tu? Dia buat kerja comel-comel, dia tunjuk kerjaan di bawah tengok, biar orang nampak kepandaian dia buat kerja, orang akan cari dia supaya buat. Tu bukan riak tu, menunjuk-nunjuk kat tu. Tu amal dunia. Tujuan dia supaya ramai pelanggan, supaya dia banyak untung. Jadi amal dunia, nak dunia, tu tak ada kaitan dengan riak. Riak ni amal ukhrawi, amal kebajikan. Tapi dengan kosak tujuan untuk dapat duniawi, itu riak. Itu riak. Wa amal duniawi, untuk dapat duniawi, itu bukan berkait dengan bicara bab riak. Yang mana riak ni haram ijma' ulama'. Dan riak ni Nabi sebut sebagai syirik yang kecil. Syirik kecil tu riak. Nabi panggil riak ni syirik yang kecil. Hak Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Apa dia? Asyirkul asrar wahiyar riya, kata Nabi. Bahawasanya yang lebih aku takuti, yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut. Banyak barang yang Nabi takut ni, tapi yang lebih Nabi takut lagi ialah syirik kecil. Apa dia syirik kecil? Iaitu riak. Syirik Nabi panggil syirik kecil. Syirik besar tu kafir. Syirik besar tu kafir. Syirik besar ni ada syirik besar yang jali, ada syirik besar yang jali, ada syirik besar yang khafi. Syirik kecil ni riak. Syirik besar tu kafir. Syirik besar ni ada yang jali terang-terang, ada yang khafi yang tersembunyi. Syirik besar kafir ni ada yang jali terang-terang, penyembah berhala. Syirik besar kafir ni ada yang khafi,
tersembunyi pegangan-pegangan yang kapi ijma' ulama. Zahirnya orang Islam, tapi tersembunyi syirik besar, iaitu kafir sebab berpegang dengan akidah yang kafir ijma' ulama. Jadi syirik besar ni ada hak terang, ada hak sembunyi. Hak sembunyi ni pada takut ni. Hak terang penyembah berhala tu tak masuk kiraan. Riak ni dia panggil syirik kecil. Kenapa panggil syirik? Dia buat amal kebajikan, disekutukan dengan duniawi, yang panggil syirik tu. Dosa besar, neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar tadi, neraka kekal selama-lamanya. Syirik besar tu lah. Adapun dalam kitab-kitab tasawuf hakikah, dia disebut juga syirik. Itu syirik yang tersembunyi, khafi, atau dipanggil syirik maqam, atau dipanggil syirik sir. Itu bicara bab lain. Itu bicara bab lain. Yang mana selagi belum naik maqam wahdatul af'al, maqam auliya, masih lagi mensyirikkan Allah, syirik maqam. Itu tak ada bicara kita dalam bicara syariat ni. Sebab tu tak akan lepas daripada syirik maqam tu, melainkan orang yang difanatkan oleh Allah, yang mana mata hati dia sudah dilenyapkan oleh Allah daripada segala yang lain daripada Allah. Yang ada di hati mereka hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bicara lain tu. Itu bicara maqam. Sekarang ni banyak orang yang syirik maqam dia letak pada syirik syariah. Itu pun orang noh lah. Berat lagi daripada syirik tu, syirik kafir pula. Syirik besar. Itu lagi berat. Itu cerita bab syirik maqam. Syariat tak ada salah apa pun. Ni syirik kecil ni. Riak. Hak ni hak dosa besar yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat amal bukan kerana Allah, amal ukhrawi bukan kerana Allah ni banyaklah, kerana harta, kerana pujian, kerana kemegahan, kedudukan, pangkat. Yang mana terkadang kerana kemegahan lebih besar daripada kerana harta. Orang sanggup habis harta untuk dapat kemegahan duniawi. Sanggup habis harta. Dan ada orang yang sanggup tolak harta duniawi kerana untuk dapat nama baik daripada orang. Makna pangkat, kemegahan, kedudukan ni lebih besar daripada harta. Orang sanggup habis harta. Dia infak. Pemurah sungguh dianya. Kenapa tu? Dia nak kemegahan, nak nama baik. Biar panggil dia orang dermawan. Duit banyak habis. Ada orang sanggup habis duit untuk dapat kemegahan. Itu riak. Ada orang yang tolak dunia, tolak duit, tolak harta. Tujuan dia supaya dapat nama baik. Dia ni bagus sungguhlah, ikhlas. Hari duit dia tak ambil. Pada ni. Ni bicara hati ni. Bicara hati. Hak zahirnya orang korbankan duit tu baguslah. Hak zahirnya tolong punya tolong. Orang duit dia tak ambil, baguslah. Zahir gitulah, bagus. Tapi hati ikhlas kerana Allah.
Kenapa dia sanggup habiskan duit? Kerana nak pahala akhirah, ikhlas dia panggil. Kenapa dia tolong orang tu? Dia tolong orang sepatutnya boleh duit tau. Dia tolak, biarlah tak payahlah duit-duit. Dia tolong sebab apa? Ikhlas. Tapi terkadang untuk dapat kemegahan tak sanggup habis duit, untuk dapat kemegahan sanggup tak ambil duit. Ni riak belaka lah ni. Dia kemegahan ni besar. Macam ginilah. Dia bicara bab maksiat hati ni bicara dalam ilmu tasawuf. Kitab Pati Faridah ni kitab tauhid, bukan kitab tasawuf. Tapi Syekh Ahmad selit sikit berkaitan dengan maksiat hati. Terdahulu selit bab taubah. Taubah pun bukan dalam ilmu tauhid. Taubah dalam ilmu tasawuf. Tapi Syekh Ahmad diselit. Itu biasalah. Kitab ke, orang mengajar ke, terkadang dalam bicara satu tajuk, dalam kitab, dalam mengajar, dia pergi selit tajuk lain. Biasa je gitu. Kitab, orang mengajar samalah. Dia terkadang dia pergi selit pembicaraan yang lain. Dia panggil istitrak, dia panggil. Istitrak, sambilan. Ataupun selit apa? Sambilan lah tu. Selingan, gitulah. Tapi nak bicara bab riak. Ni dia sebut riak terjemah je, lepas tu tak ada huraf dah. Sebab apa tak huraf? Sebab ni bukan kitab tasawuf. Kalau kita mengaji ilmu tasawuf, kita sudah sebut nama-nama maksiat hati. Lepas fardhu ain, tak lepas. Takabur, riak, ujub, hasad, dengki. Itu baru sebut perkataan. Kalau sifat kepujian pula, taubah, khauf, zuhud, syukur, sabar, ikhlas, tawakul. Itu baru sebut nama sifat baik. Fardhu ain bukan gitu. Fardhu ain kena perici satu-satu sifat. Jangan pula saya ceramah dah. Ceramah apa? Peringat jangan takabur, peringat jangan riak, peringat jangan ujub, jangan dengki. Tak lepas gitu. Atau memperingatkan kepada mereka yang telah ada ilmu fardhu ain. Jangan riak kepada mereka yang ilmu fardhu ain bab riak, mereka lepas dah. Mereka tahu riak tu apa dia. Diperingatkan jangan takabur kepada mereka yang sudah tahu takabur tu apa dia. Peringat saja kalau perkara tu tak tahu, nak peringat saja je lah. Macam ginilah. Pastikan berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pelihara daripada akidah Mu'tazilah, jaga-jaga daripada akidah Mu'tazilah. Kepada siapa tu? Kepada orang yang kenal dah akidah ahli sunnah. Orang tu kenal dah akidah Mu'tazilah, diperingatkan. Kalau hanya diperingatkan kepada orang yang tak tahu akidah ahli sunnah hak mana, akidah Mu'tazilah hak mana, tak ada boleh gapo pun. Ada ni. Semayang kena jaga molek. Semayang kena cermat molek. Kepada siapa ni? Kepada orang yang ada ilmu semayang. Kalau orang tu fardhu ain semayang tak belajar, jaga semayang. Jaga kau mana? Ilmu tak ada. Sebab ada orang berfahaman. Dia duduk ceramah, dia duduk sebut sok modah. Pelihara hati daripada takabur, riak, ujub, hasad. Dia tak ceramah fardhu ain lagi. Dah, itu hanya peringatan. Fardhu ain ni kena perici satu-satu. Setakat cerita macam tadilah. Berpegang dengan akidah ahli sunnah. Jangan berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Ulanglah saya semalam berapa kali pun. Kalau tak kenal akidah ahli sunnah, nak berpegang macam mana? Kalau tak kenal akidah Mu'tazilah, nak pelihara pegangan macam mana?
Dia perinci satu-satu. Tapi dalam kitab ni dok lah sebut riak je. Sebab bukan kitab tasawuf. Apa dia takabur yang kita bicara minggu lepas, apa dia riak. Terkadang kita syarak membenarkan kita sombong. Hak Nabi kata al-kibru alal kibri sadaqatun. Kita takabur atau orang takabur itu satu kebajikan. Mana takaburnya orang yang tolak kebenaran. Nasihat dia tak tahu. Nasihat dia tak tahu. Kita pun paling kedok ke dia. Tegar dok dia. Diri salam tak jawab. Dan kita Wisyahul Afrah, orang yang tak semayang contohnya. Orang tak semayang beri salam, tak boleh jawab salam dia. Dan kita Wisyahul Afrah. Dia tegur sok mudah dianya, semayang. Apa ni dak semayang ni? Nasihat tegur. Sambil-sambil marah, awak tak tahu je. Jumpa sekali terus salam. Kita paling muka dak ke dia, jawab salam pun dak. Sombong. Tu sombong yang syarat benar kan? Sebab apa? Sebab dia tu sombong. Apa sombong dia? Dia tolak kebenaran. Tak dengar nasihat. Ada ketika orang gini ni kena buat sombong. Biar dia gerti bahasa. Kita nak kena merendah diri. Tengok juga. Ada orang kita merendahkan diri. Ada orang kalau kita merendahkan diri kepada mereka, jadi bertambah punah dia. Kita merendahkan diri. Kita menghormati ahli maksiat. Kita merendahkan diri. Kita menghormati ahli bid'ah. Kita menghormati kepada orang yang belajar fardu ain pun tak ambuh. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi selesa lah. Dia ahli maksiat, dia ahli bid'ah, hak jahil fardu ain belajar tak ambuh. Orang tetap menghormati dia, tetap memuliakan dia. Jadi molek ke dia kalau buat gitu? Tak sedar dia. Kena sombong. Jangan tegur. Dia ni belajar agama pun sombong. Sombong kepada kamu. Sombong kepada kamu. Yang tolak kebenaran. Nasihat tak pakai. Mengekali maksiat. Semayang bang pun tidak. Belajar pun tidak. Kena ajar juga orang gini. Merendahkan diri ni tengok juga. Orang yang kalau kita merendah diri, naik atas kepala pun ada juga. Naik atas kepala lah. Orang merendah diri pun naik atas kepala. Sebab apa? Sebab dia orang-orang yang sombong. Ditolak kebenaran. Makna takabur sendiri pun ada yang kebajikan pula. Al-kibru alal kibri sadaqatun. Sombong atau orang sombong tu satu kebajikan. Mana kalau dia kata Allah dia, kenapa sombong gitu? Sombong dengan kamu. Sebab kamu sombong, tak terima kebenaran, tak terima nasihat. Mengekali atas maksiat. Kita pun sombong dengan dia, tegur pun tidak, wisalam pun tak jawab. Nak jawab salam macam mana? Kamu tu tinggal semayang. Kamu meruntuhkan agama. Tinggal semayang kamu tu, kalau mazhab Hambali, murtad dah kamu. Kamu tu murtad dah kalau mazhab Hambali. Kamu tu kafir dah. Jawab salam kamu apa? Kalau kamu mati, jenazah kamu tu nak macam mana? Mandi tak boleh. Kafan tak boleh. Sembah jenazah tak boleh. Tanam di kuburan orang Islam tak boleh. Mazhab Hambali lah. Tempat kita mazhab Syafi'i. Tak pernah semayang pun, dia mati, mandi, kapang, semayang ke bumi di kuburan Islam macam biasa. Kita bermazhab Syafi'i, tak disebut tu mazhab Hambali. Orang macam ni beri salam, kita nak jawab. Kena sombong. Ada juga sombong ya syarat membenarkan. Bicara bak riak, menunjuk-nunjuk. Ada syarat membenarkan.
Syarat membenarkan kita menunjuk. Mana contoh-contoh? Orang di derma banyak. Derma RM50 ke, derma RM100 ke, dia pun bubuh dalam tong. Itu tunjuk RM50. RM100. Kenapa dia tunjuk gitu? Supaya orang lain jadi derma biarlah. Biar banyak sikit, tak RM50 pun, RM5 ke, RM10 ke, ni RM1 je. RM1 coklat tak boleh beli dah. Aiskrim tak boleh beli dah. Aiskrim hok molek tu lah. Aiskrim hok dalam plastik, hok ikat sendiri tu. Hok tu RM1, 50 sen. Lah, hok aiskrim hok dia dalam plastik panjang tu, dia pusing-pusing dia ikat tu. Kalau dulu 5 sen 10 sen lah kalau zaman dulu. Sekarang ni berapa? 50 sen. 50 sen. Aiskrim buat sendiri tu. Hak jual sekolah tu. 50 sen. Ke RM1? RM1. Dulu 5 sen 10 sen je. Tak suruh cerita dulu. Orang cakap dulu. Derma RM1 je. Biarlah RM5 RM10. Tunjuk ni RM50 bubuh. Kalau RM1 dibubuh, Allah, tangan ditutup orang nampak sebab dia bubuh RM1. Dah lah dia bubuh RM1, digupar pula. Tahu dah gupar? Apa? Gupar. Panggil gupar tau. Dia ni apa dia? Dah gupar. Dia panggil apa gupar? Apa panggil apa? Koyok ke apa panggil? Dah lah duit RM1 tu. Dulu saya pernah lah kutip derma. Ada dulu lah. Balik dari masjid kutip derma untuk sekolah. Allah lah, banyaklah RM1. Setengah jam, sejam tu mainan. Tukang kira ke duit RM1. Lepas tu ada pula RM1 hak digupar. Allah, nak kena tindih menapa pun dengan berat. Kita kena tindih pula duit RM1 tu dengan apa-apa. Sebab dah kita nak masukkan dia digupar. RM1 digupar. Apa ni? Nak ubuh tu sembunyi Ada. Dulu orang-orang ketik derma lah. Dia berjalan tong masa orang mengajar. Jalan tong masa mengajar baru boleh banyak. Baru boleh banyak. Sebab apa? Tong tu akan hulu. Orang tengok, haji ni duit banyak ni. Allah, tong tu ditolak ke orang sebelah lalu dah. Dah berduit haji. Orang nak kata mulu orang tengok. Kau anda pun haji pun carilah. Cari. Awak kita boleh banyak. Kalau tong diam, tong tak gerak, mari bubuh, tak boleh banyak. Tapi jelah tengok-tengok tu guru marah lah. Orang tengah mengajar di tengah jalan tong. Tu guru marah lah. Sebab dah tepu pasal mengajar. Tapi kenapa masa orang mengajar di jalan tong, situ baru boleh duit. Kalau tong diam, tong tu bubuh masing-masing, tak boleh banyak. Hak jalan tong ni dia boleh dapat lebih dari separuh dengan tong yang tak jalan. Ada satu guru dia marah. Sebab tong tu jalan, orang tengah mengajar kan, bergerak tong sekejap je. Situ boleh banyak. Kenapa? Orang nampak. Kita pun tunjuk bubuh RM10. Orang tunjuk. Tak ada masalah. Sebab apa? Biar orang ni buat retik untuk orang lain mencontohi. Tu riak yang dibenarkan. Tapi kena jagalah hati. Kena jaga hati. Mana derma besar-besar tu kena tunjuk. Biar orang mencontohi. Ni orang ceramah lawak je. Bukan ceramah sungguh. Ceramah lawak. Dia kata, berjumpalah duit RM1 dengan duit RM50. Bercakaplah antara duit RM1 dengan duit RM50. Katunglah tu kata cerita lawak. Duit RM1 tanya duit RM50. Kamu lama tak nampak. Pergi ke mana? Saya satu kelab kepada satu kelab kepada satu kelab. Yang duit RM50 pun, kamu duit RM1, saya lama kau tak nampak. Kamu duduk main mana? Satu masjid ke satu masjid, satu masjid ke satu masjid. Dia buat lawak gitu. Dah lah duduk masjid ekong lagi, lah bubuh RM1. Begitulah.
Tak apalah RM1.50 pun. Janji ikhlas. Tapi nak cerita kalau ditunjuk macam mana? Tunjuk untuk dicontohi. Itu syarak membenarkan. Tunjuk kebajikan untuk dicontohi. Itu syarak membenarkan. Kemudian dia riak dengan ikhlas. Dalam kitab Hidayatul Salikin ada nanti. Hidayatul Salikin ada nanti bicara riak yang bercampur dengan ikhlas. Riak yang bercampur dengan ikhlas. Dia kerana Allah, tapi bercampur dengan kerana duniawi. Kerana Allah juga, kerana dunia juga. Dia panggil bercampur antara ikhlas dengan riak. Dia kalau Hidayatul Salikin nipis muka surat 78. Tak ada dalam ni. Ke dalam kitab Pernah Bagi Hati. Ke dalam kitab Minhajul Abidin. Saya ada bawa kitab Pernah Bagi Hati ni. Tak ada bicara rasa dapat tambah hati. Tak ada. Dalam kitab Hidayatul Salikin pun tak ada juga ni. Ke tajuk ikhlas. Tajuk ikhlas. Mana tajuk ikhlas? Tajuk ikhlas di muka surat 91. Surat 91. Tak ada juga bicara. Ke dalam kitab mana? Tak ada dalam kitab Hidayatul Salikin. Hak capu-capu. Kerana Allah. Kerana dunia. Dia hak adanya di awal kitab Faridatul Faraid. Di nota kaki tu ada. Awal kitab Faridatul Faraid di nota kaki. Sebab di antara tanda orang beragama, yang pertama tu akidah ahli sunnah jemaah. Di antara tanda orang beragama yang sebenar adalah mengerjakan ibadah ikhlas kerana Allah. Tu. Ikhlas kerana Allah. Di nota kaki tu. Di nota kaki bicara berkaitan dengan ikhlas, bicara berkaitan dengan mensyirikkan Allah, syirik kecil tadi riak. Di tepi tu dia cerita berkaitan dengan ikhlas tapi tidak 100% campur dengan riak. Campur dengan riak. Tapi bukan riak mahdan, bukan riak semata-mata. Bukan 100% kerana dunia, bukan. Mana kerana Allah. Kerana dunia. Dia campur. Kerana Allah. Campur nak duit, campur nak pujian. Ke dalam kitab Pernah Bagi Hati. Siapa tak ingat tu? Saya ingat ke dalam kitab Hidayatul Salikin. Contoh kita kata, orang mengajar, orang jadi imam, orang jadi bilah, orang yang kerja agama ni memandikan mayat, mengkapangkan mayat, semayang mayat, kebumikan mayat. Itu semua tu fardu kifayah belaka tu. Bukan amal sunat. Itu adalah amal wajib. Itu semua amal wajib, bukan amal sunat. Tapi di hatinya campur juga nak duit, nak gaji, nak allowance, nak sagu hati. Kira bernama apa pun. Di hati tu.
Tapi adakah semata-mata nak gaji? Oh, kalau nak gaji elang, jadi Tok Imam Tok Bila berapa sangat? Bagi kerja benda lain. Tahu? Kerja gerak atau makanan pun banyak boleh. Kena. Maknanya kalau nak kena duniawi semata-mata. Tapi jadi imam, jadi bila, mengajar, berkhidmat kerana akhirah. Tapi di hatinya campur juga kerana nak duniawi. Tu. Hak dia panggil riak, ikhlas yang bercampur dengan riak. Ikhlas yang bercampur dengan riak. Atau ada dalam kitab Faridatul Faraid, dia ada nota kaki di luar. Nota kaki di luar ada. Di awal pembicaraan. Tanda orang beragama, yang pertama i'tikad lisan jemaah. Tanda orang beragama, orang melakukan amal ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar tu ditulis. Kalau bercampur macam mana? Ada 3 pandangan. Pandangan yang muktamad, pandangan Imam Ghazali. Itu pandangan muktamad. Ada satu pandangan Ibnu Abdus Salam satu, pandangan Ibnu Hajar satu. Tapi pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali. Dia kepada ba'is. Ba'is ni pendorong utama. Pendorong utama. Pendorong utama melakukan amal ibadah. Kerana Allah dan kerana dunia. Mana banyak? Kerana Allah lah. 90%, 80%, 70%, 60%. Kerana Allah 90%, 10% lagi kerana nak duit, nak gaji, nak elang, nak sagu hati. 80% kerana Allah, 20% lagi tak adilah. Dunia tu dia panggil. 70% kerana Allah, 30% kerana dunia. 60% kerana Allah, 40% kerana dunia. Maka boleh pahala sekadar ikhlas dia. Ikhlas 90%, 90% pahala, 10% terbatal sebab dia kerana dunia. 80% boleh pahala, 20% terbatal. Gitu lah. Terbatal sebab riak 20%. 60% kerana Allah, 40% kerana dunia. Terbatal 40%. Tapi dunia ni dia akan menarik minat lebih sebab dunia nampak, akhirat tak nampak. Akhirnya 50 kerana Allah, 50 kerana dunia, 50. Maka tak boleh pahala langsung. Bukan boleh pahala 50% dok. Tak boleh pahala langsung. 60% kerana dunia, neraka. Situ. 60%. 100% kerana dunia. Asal cerita lah tu. Itu pandangan Imam Ghazali. Hak bercampur antara riak dengan lawan riak, iaitu ikhlas. Tu kena bicara panjang molek tu. Sebab itulah bila bicara bab sifat kecelaan, contohnya tak lari daripada riak. Contoh, riak, ujub, takabur, hasad. Itu biasa contoh. Riak, ujub, takabur, hasad. Itu biasa contoh. Di antaranya riak. Kalau cerita bab sifat kepujian, tak lepas, tak lari daripada contoh ikhlas. Itu contoh. Dia datangkan contoh yang lain. Tapi ikhlas, orang tak akan tinggal bila sebut sifat kepujian. Bila contohkan sifat kecelaan, contoh riak tidak akan ditinggalkan. Riak, ujub, takabur, hasad. Jadi contoh riak tidak akan ditinggalkan. Sebab apa? Dua ni yang paling besar. Dua ni yang paling besar. Ikhlas, lawan dia riak. Ni dua ni kena tekan semua. Dua ni kena tekan semua. Lepas tu masa belajar dulu, tekan bab ikhlas ni tunggu tekan sokmo-sokmo. Ikhlas ni tunggu tekan sokmo-sokmo. Walaupun kita belajar pondok ni, nak dunia kok mana? Nak dunia kok mana? Bukan kata nak dunia. Orang kata macam-macam nak kerja apa, nak makan apa, nak tanggung anak bini. Orang sekolah lain.
Sekolah boleh CJ ni, boleh kerja ni, gaji banyak ni. CJ tinggi lagi, boleh gaji tinggi lagi. CJ lagi tinggi, boleh gaji lagi tinggi. Sekolah nampak dunia. Kita pondok tak nampak dunia. Bukan seperti gelap dunia. Seperti gelap. Kita orang belajar, tu serah kepada Allah Ta'ala. Tapi pandangan kau, kalau belajar agama ni gelap dunia. Jadi macam mana belajar agama, nak riak, nak dunia? Tak ada jalan lah. Tapi tu tetap sentiasa tekan. Belajar agama, ikhlas. Belajar agama, ikhlas. Kalau fikir kau, tak tekan buat apa lagi? Belajar agama jangan kerana dunia. Dunia gelap dah orang kata. Nak kerja apa, nak makan apa, nak tanggung nak bining. Duk pondok. Nak tanya orang duk pondok lah. Makan apa? Habis pondok, makan apa? Sama makan orang lain makan lah. Orang lain makan nasi, makan nasi. Orang lain makan daging. Sama je. Tapi tetap tunggu tekan. Ikhlas. Sebab apa? Riak bukan hanya dunia, duit semata-mata. Riak juga kerana nak kemuliaan, kemegahan, sanjungan, pandangan. Ni banyak lagi ni. Godaan. Ni banyak lagi godaan. Sebab tu tunggu tukang semua bab ikhlas dalam belajar. Orang belajar sekolah tu kena tekan lagi. Samalah juga. Kalau belajar agama di sekolah niat nak dapat CJ, nak dapat kerja, itu dipanggil riak. Man talabal ilma li ghairillah fala tabawa makan minanar. Siapa yang belajar ilmu agama bukan kerana Allah, maka dia telah menempuh, mempersiapkan tempat dalam neraka. Belajar tu haram, dosa besar, riak. Belajar agama. Kalau niat seumpama tu. Kalau niat dapat CJ, mudah kita nak masuk masyarakat, tu cerita lain pula. Ni kena jaga niat masing-masing. Kalau zaman dulu, pondok lawan penjajah. Maka penjajah pun tubuh sekolah agama. Penjajah tubuh sekolah agama. Baiknya penjajah tubuh sekolah agama. Penjajah Kristian tubuh sekolah agama. Faham lah. Yang pertama nak lawan pondok sebab lawan penjajah. Yang kedua nak melahirkan orang agama yang tunduk pada penjajah. Akhirnya orang belajar agama tunduk pada pengganti penjajah. Itu tujuan dia. Maka penjajah pun import ustazah daripada luar mengajar. Ni cerita zaman dulu lah. Import ustazah dari Mesir. Pakai skirt bawah lutut. Ustazah. Pakai skirt bawah lutut. Ustazah. Lepas tu masa dia mengajar macam mana dia tekan? Habis kelas berapa? Kelas 3, kelas 4, kelas 5. Habis kelas 3 boleh gaji RM80. Habis kelas 4 boleh gaji RM100. Habis kelas 5 boleh gaji dulu. Dia duk tekan gaji. Gaji duk tekan. Dah penjajah. Dia tahu dah macam nak merosakkan orang Islam. Hak ni lah. Hak ni lepas penjajah balik, setia sungguh-sungguh. Kalau kata keluarganya sudah berubah kepada kebaikan, dia tak gerak dia seorang. Sebab apa? Dia sudah belajar dengan neraka. Dia sudah tempoh tempat dan neraka dah. Sebab dia tidak bertaubat dengan Allah. Dia wajib kena bertaubat. Tapi tak bertaubat, neraka sampai ke mati. Tapi ustaz agama lah. Ustaz sekolah agama penjajah. Ini cerita dulu. Tapi pondok walaupun gelap dunia, tunggu tekan bab ikhlas. Sebab kita belajar agama kerana Allah, kerana dunia. Dunia tu tak dapat. Kita belajar agama kerana Allah. Allah Ta'ala beri dunia. Serta Allah Ta'ala redha. Belajar agama nak dunia. Allah beri dunia. Serta Allah murka. Jadi maknanya belajar agama kerana Allah, Allah beri dunia juga. Walaupun tak mewah pun. Kalau belajar agama kerana dunia, Allah beri dunia juga. Tapi Allah murka. Gitu lah. Mana kalau kita jaga keikhlasan, dunia kita dapat. Kalau kita nak dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Gitu ya. Kalau kita belajar agama
kita beribadah kerana Allah, orang tetap puji, orang tetap angkat, orang tetap muliakan. Kita bukan nak suruh puji, bukan nak suruh angkat, bukan nak suruh muliakan, tapi orang puji, orang angkat, orang muliakan, orang sebut baik. Tapi kita belajar tu amal kerana Allah. Dapat pujian, dapat kemuliaan, dapat senyuman, dapat akhirah. Tapi kalau kita belajar wa amal untuk dapat pujian, kita belajar wa amal tu dosa besar dah. Kita hanya dapat pujian duniawi, akhirah neraka. Kemudian pujian duniawi ni, kalau betul-betul dikerana Allah, dia dapat pujian duniawi, pujian yang akan berkekalan sampai dia mati, sampai selepas dia mati. Tapi kalau dia belajar wa amal untuk dapat pujian, dia akan dapat pujian, tapi tak akan lama. Tak akan lama. Akhirnya orang perasan, dia ni tak betul niat dia. Akhirnya terselah niat dia. Orang pakak beci. Tapi nak ceritanya, kalau kita belajar wa amal ikhlas kerana Allah, dunia tetap dapat. Bukan dunia tak dapat. Tapi orang ni bicara hati, bicara dalam. Nak jaga keikhlasan. Sebab tu dia ada bicara ikhlas 1%. Ikhlas pun ada martabat pula. Ikhlas. Tapi turunlah kemudiannya ada kerana. Dah. Allah Ta'ala cuba dengan dunia. Allah Ta'ala cuba dengan pujian. Allah Ta'ala cuba dengan kedudukan. Hati akan gerak. Hati akan terkesan. Ni. Sebab itulah ikhlas 1, riak 1. Dua ni tak lari. Contoh sifat baik ikhlas mesti ada. Contoh sifat yang keji, riak mesti ada. Ikhlas, riak, itu mesti ada. Hak capur tu atau pandangan Imam Ghazali lah, pandangan muktamad. Tengok kepada yang membangkitkan. Sebab tu kita jangan mudah-mudah. Tu imam kerajaan. Dah ikhlas. Ada orang. Dia tak berjemaah di masjid kerajaan. Sebab tu imam kerajaan. Dia nak gaji. Nak allowance. Tak ikhlas. Dia kata. Lepas tu tu imam surah. Tu imam surah baru ikhlas. Dia kata. Jangan. Tu imam surah pun. Tu imam ni tahu tak tu imam. Satu kebanggaan. Satu kemegahan. Orang boleh balah berebut dari tu imam surah. Tu imam surah mana ada gaji elang tak ada, tapi boleh berebut dari tu imam. Dia nampak je tu imam nombor 1 nak siapa, dia suka mak. Sebab apa? Kalau tu naik atas surah boleh orang tu, dia tak boleh ke dia. Dia suka mak cepat-cepat. Nak dia tu imam. Padahal bukan ada elang pun. Sebab apa? Ada kemegahan. Tak ada kemegahan ke jadi ketua Tiada tu imam. Orang ramai tiada tu imam. Orang ni. Gini jadi ketua pun dah ni. Jadi boh lah, jadi boh. Belakang kita tu orang bukan sebarang. Ada. Masa semayang, aku boh. Belakang tu raja. Ada. Makmum je. Aku boh. Besar. Kalau katalah dia tu imam, belakang ada raja. Kalau dia nak buat semayang cepat, raja kena ikut cepat. Dia nak semayang lambat, raja kena ikut lambat. Siapa bos situ? Siapa hebat? Tu imam ni jangan main. Ni. Satu kemegahan. Orang sanggup berebut. Walah surah mana ada gaji. Tak ada gaji, tapi orang nak kemegahan, nak kedudukan, nak ada ketua. Ada ni. Bukan kata hanya tu imam bergaji maka tak ikhlas. Jangan kata gitu. Atau atas dia lah. Itu atas niat dia. Sedap. Dia ustaz sekolah. Dia cakap dengan Tok Imam. Tok Imam dulu gaji murah. Dulu gaji RM70 sebulan. RM70 sebulan pula 3 bulan baru bayar sekali. Dah mungkin sikit nak bayar sebulan. Sikit RM70. Orang masa tu kira serakat berapa sen tahu bayar. Murahnya. Tempat kita 150. Naik 300. Sekarang ni hak negeri pun ada beri, hak pusat pun ada beri. 2 lapis sekarang ni. Oleh kerana sekarang ni mahal ni,
Hak tu imam, hak baca tak betul dah. Gigi tak ada dah. Tak mau letak jawatan. Tak boleh mari tugas dah. Sebab apa? Uzur dah. Tak letak jawatan. Sebab apa? Ni nak kerja tu. Dia nampak je ada hak kapung-kapung dia, hak balik ngaji pondok, hak tu musuh dia. Sebab apa? Nak rapah tempat dia. Sebab apa sayang kan? Gaji. 2 lapis mari. Kerjaan negeri suku, kerjaan hak jaking suku. Bukan kata balik dah budak-budak kapung ngaji pondok. Kamulah pula saya waktu dah. Kamulah pula gati saya bawa kamu pergi jabat agama lah. Kamulah pula gati. Jadi musuh pula ni. Sebab apa? Seolah nak rapah. Tapuk tu imam dia daripada muda dia tu imam. Dia tak meletup. Ada macam tu. Mana? Tu atas niat masing-masing lah. Dia jadi Tok Bila, mari hari Jumaat aje. Orang tegur dia jadi Tok Bila. Apa mari Jumaat saja? Nak selesai mari tiap waktu, naik gaji mahal dia kata. Oh, gitu pula. Adalah seumpama tu, Tok Bila. Dia suara sedap, time karaoke, dia kepala karaoke. Tok Bila tu lah. Mana? Jadi Tok Imam tu gaji masuk 300.5. Ustaz sekolah ni royak ke Tok Imam. Tok Imam tu ambil dah 300.5 Tok Imam ni. Tok Imam ambil akhirat. Jadi seolah nak ambil 300.5 ni, Tok Imam tak mau ambil akhirat lah, nak ambil duit. Dia ambil 300.5. Tok Imam tu ambil 300.5 Tok Imam ni, Tok Imam ambil akhirat besar dia daripada 300.5 lagi, RM350 lagi. Ustaz tu kata ke Tok Imam, ambil akhirat, jangan ambil RM350. Tok Imam ni dia cerdik. Sama juga Ustaz. Saya 300 lebih je Ustaz. Ustaz ngajar sekolah 1,000-2,000 Ustaz masa tu. Ustaz jangan ambil gaji 1,000-2,000 tu. Ustaz ambil akhirat. Akhirat besar dari 1,000-2,000. Kecil-kecil Ustaz sekolah. Dia letak. Ambil gaji, ambil duit tak ikhlas. Itu untuk cara hidup dia. Kehidupan dia. Lepas tu niat dia dengan Allah Ta'ala. Niat tu kita masing-masing dengan Allah Ta'ala. Sedap dia kata ketua imam. Imam balah ke dia, tak jawab dia. Sama juga macam tu lah. Orang sembah jenazah tu kan, orang kata macam-macam kan. Nak duit. Nak duit. Dah tanya dia, awak main macam nak duit ke nak apa? Kan, sama-sama tempat kan dibagi duit. Bagi duit lah sebab dia mari jauh. Kalau mai kampung sendiri tak ada lah. Kalau di Kelantan ni, kerana dia panggil orang pondok. Orang pondok ni mari dengan kenderaan. Kemudian beri duit tu pula sebagai nak bantu orang ngaji pondok. Gitu je lah. Dia beri nasi sebuku. Boleh nasi sebuku balik pondok tak masuk dah. Boleh terus belajar. Kadang-kadang dia gula. Gula ni sebagai sedekah orang nak ngaji agama. Gitu je lah. Lepas tu orang belajar pondok tu pergi mayak-mayak nak duit ke kena Allah. Dia dengan Tuhan lah macam mana. Tapi memang adalah hak geruk mayak-mayak dia je. Belajar tak pun. Adalah seumpama tu. Mewah hadiahnya. Zaman dulu ada motor sebuah seorang. Zaman dulu. Zaman sekarang ada kereta sebuah seorang. Belajar tak berapa mana. Tapi dia panggil geruk mayak. Orang panggil. Orang panggil geruk mayak. Nama comel dah tak? Geruk mayak. Kita orang belajar betul benda tak pun nak pergi. Sebab apa? Rugi masa. Rugi masa. Bagi balik terlambat kau. Tapi aku bisa go hati. Dan niat macam mana? Tengok Allah Ta'ala jagalah hati masing-masing. Macam sekarang lah. Kalau orang beri duit, ambil je lah. Tolok. Terkadang orang tak mau duit. Kenapa? Nak cerita saya ni ikhlas. Kadang-kadang nak ketinggian. Orang duit ambil lah. Lepas ambil tu kok letak dalam tabung masjid. Kalau tak mau pakai, apa masalah? Orang beri RM10 tau. RM10 pun dah tabung masjid. Kalau dak kena tu RM1 pun dak ubah. Ubah RM10 tu dah tabung masjid. Jadi saya kadang-kadang lumayan di masjid. Masing-masing tolok. Tambuh. Masing-masing tolok. Dia nak keluar dari masjid tu kan. Orang nak beri duit RM10 lah. Siapa tolok. Ambil lah.
Ni terkadang nak tunjuk bahawa dia ni tu nak dapat ketinggian, sanggup tolak duit, ambil lah. Saya pun tanyalah hak tukang uli duit tu. Ginilah kata, orang pakat tolak belaka. Duit ni untuk apa ni? Untuk hadiah sedekah. Ginilah kata, tak usah hadiah-hadiah lah. Mari duit tu kita sedekah buat tabung masjid. Orang apa kata dia pun, saya pun ambil buat tabung masjid. Banyak mana boleh? Ada RM10 banyak mana boleh? Dia pakat tambah. Ambil duit tu pun tabung masjid kalau tak mau pakai pun. Maknanya kalau ambil je, dah ikhlas. Dia tamuh gitu. Hak ikhlas, hak tak ambil. Dah. Ikhlas tak ikhlas, hati kita. Ambil duit ke? Kalau tak ikhlas, ikhlas. Kalau dok. Tapi kita orang awam ni, antara ikhlas dengan riak ni dia bercampur. Sebab itulah hak berkaitan dengan riak yang bercampur dengan ikhlas bercampur dengan riak tu kena tahu jugalah. Hak pandangan Imam Ghazali nya macam mana. Tapi riak yang bercampur ni, ikhlas yang bercampur dengan riak ni, lama-lama riak tu akan lebih. Sebab dunia lebih menarik hati kita. Lepas tu kena mujahadah lah. Kita orang belajar, jaga ikhlas molek. Wa amal, jaga ikhlas molek. Jangan riak. Wa amal ibadah kerana nak duniawi. Orang yang wa amal ibadah kerana ukhrawi, dapat akhirah, dapat juga dunia. Orang akan puji juga. Tapi pujian kepada orang yang dipuji oleh Allah ni, pujiannya akan berpanjangan. Mati pun orang puji lagi. Tapi kalau orang wa amal riak untuk dapat pujian, orang puji sementara saja. Kemudian orang akan cela kembali. Itu hak berkaitan dengan maksiat hati riak. Wa amal ibadah kerana kosaknya untuk dapat dunia. Dan ajib artinya hairan ia bahawa dirinya banyak kebajikan. Itu ajib. Dalam kitab Faridatul Faraid disebut dengan ujubun. Dalam kitab Faridatul Faraid ujubun artinya tercengang dengan taatnya. Itu dalam kitab Faridatul Faraid. Kemudian saya pericilah hak dalam kitab Hidayatus Salikin tadi tu, bila nak sapa tak tahulah. Nak sapa di pembicaraan sifat kecelaan bab yang keempat. Sekarang bab yang kedua, masuk bab fiqh. Bab yang pertama Hidayatus Salikin, akidah. Yang kedua sekarang ni fiqh. Yang ketiga membicarakan 7 anggota zahir tu. Mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan, kaki. Bab yang keempat barulah masuk bicara bab 10 sifat kecelaan. Bab yang kelima 10 sifat kepujian. Bab yang keenam masuk tajuk zikir. Nak zikir-zikir ni akidah kena comel, fiqh kena comel, tasawuf kena comel. Itu zikir tariqah yang ada syariah. Zikir tariqah yang ada syariah, akidah comel, fiqh comel, tasawuf comel, ilmu amal. Baru lagi pada bab yang kena dari salikin, bab zikir. Kalau zikir lalu dah pada dah ke mana, hak tu bukan tariqah yang ada syariah. Jadi hak tu hak dalam kitab Hidayatus Salikin. Wallahu a'lam.